Presiden Rusia telah membuat satu kenyataan yang menggegarkan. Malaysia adalah sebuah kewujudan yang tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana negara lain. Seluruh negara kami, China, dengan 1.4 bilion penduduknya, seakan-akan terdiam kaku. Nilai dagangan kami 8 kali lebih besar, populasi kami 40 kali lebih ramai. Mengapa Malaysia dan bukan China? Kebenaran yang disaksikan oleh seorang diplomat China yang dihantar ke Moskow selama 3 tahun benar-benar satu kejutan yang dahsyat. Tahap sokongan rakyat Rusia terhadap Malaysia mencapai 78%, manakala China hanya 31%. Setiap kali krisis melanda, China akan melarikan diri, hanya Malaysia yang kekal. Seluruh kebenaran yang mengejutkan ini akan didedahkan sekarang. Ia adalah hari di mana media dari seluruh dunia tertumpu di Moskow. Dewan Besar Kremlin sesak dengan lebih 350 wartawan dari pelbagai negara, daripada agensi media utama Amerika dan Eropah, hinggalah ke agensi berita Asia. Di hadapan kawasan sidang akhbar, kira-kira 40 kamera video dipasang di atas tripod dengan kabel berselirat seperti sarang labah-labah di lantai. Di bawah cahaya lampu pendar fluor, bau peluh wartawan bercampur dengan aroma kopi memenuhi ruang. Saya juga berada di situ. Sebagai seorang diplomat dari kedutaan China, saya ditempatkan di barisan ketiga dari hadapan. Ia adalah saat hanya sehari sebelum lawatan Presiden Rusia ke Korea Utara. Sudah tentu, saya menjangkakan bahawa kisah mengenai Korea Utara akan menjadi tajuk utama. Skop kerjasama ketenteraan, isu pelonggaran sekatan. Senarai soalan yang saya terima dari ibu pejabat di Beijing masih tersimpan di dalam fail saya. Hanya sejam yang lalu, Menteri Wang secara peribadi menelefon untuk mengingatkan, Encik Chen, catat setiap perkataan tanpa terlepas satu pun, terutamanya mengenai skop kerjasama ketenteraan. Jangan terlepas satu patah perkataan pun. Saya faham, Tuan Menteri, Tuan tidak perlu risau. Namun, ayat pertama Presiden ketika beliau melangkah ke podium telah mengubah segala-galanya. Rusia tidak akan pernah lupa apa yang Malaysia telah lakukan untuk kami. Seluruh dewan senyap seketika. Lebih 300 wartawan serentak berhenti menaip. Apabila bunyi ketikan papan kekunci tiba-tiba senyap, suasana menjadi begitu sunyi sehingga saya dapat mendengar bunyi dengungan lampu pendar fluor di siling. Para wartawan saling berpandangan. Saya sendiri tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Malaysia? Sejurus sebelum lawatan ke Korea Utara, atase media Rusia yang duduk di sebelah saya, menyikul lengan saya dengan perlahan. Dia mencondongkan badannya ke arah saya dan berbisik, Encik Chen, adakah beliau baru sahaja menyebut Malaysia, atau saya salah dengar? Saya juga mendengarnya begitu. Seorang wartawan residen Amerika tergesa-gesa mengangkat tangan. Wartawan wanita berambut perang itu cepat-cepat berdiri, memegang mikrofon dengan erat. Tuan Presiden, mengapa Tuan menyebut Malaysia terlebih dahulu, dan bukan Korea Utara? Presiden memandang lurus ke dalam lensa kamera, matanya tegas. Kemudian dengan perlahan tetapi dengan suara yang jelas dan lantang, beliau mengisytiharkan, kerana Malaysia adalah sebuah negara yang istimewa bagi Rusia, sebuah kewujudan yang tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana negara lain. Jantung saya seakan-akan terhenti seketika. Mana-mana negara lain, frasa itu seperti sebilah pisau yang menikam dada saya. Kerana frasa itu bermakna, ia termasuk negara kami, China, sebuah negara dengan 1.4 bilion penduduk dan ekonomi kedua terbesar di dunia. Presiden menyambung, dari 25 tahun yang lalu sehingga hari ini, Malaysia tidak pernah sekalipun mengkhianati kami. Sama ada pada tahun 1998, 2014, atau bahkan sekarang. Hanya pada masa-masa sukar, barulah kita tahu siapa sahabat sejati, Dewan mula riuh. Seorang wartawan British tergesa-gesa menaip di atas komputer ribanya. Seorang juru gambar Malaysia menzoom kameranya lebih dekat. Bunyi pengatup kamera dari wartawan barat bergema, bertalu-talu seperti ribut. Tetapi telinga saya tidak lagi mendengar apa-apa. Di dalam kepala saya, hanya ada satu soalan yang berlegar-legar. Mengapa Malaysia? Mengapa negara dengan 33 juta penduduk itu, dan bukan China dengan 1/4 bilion penduduk? Sejurus selepas sidang akhbar berakhir, telefon di dalam poket saya bergetar. Nama yang tertera di skrin adalah Menteri Wang, ibu pejabat Beijing. Sebaik sahaja saya menjawab, suara yang cemas kedengaran. Encik Chen, saya baru sahaja menonton siaran langsung. Apa yang sedang berlaku? Adakah ucapan itu ada dalam skrip? Tuan Menteri, ini adalah situasi yang sama sekali tidak dijangka. Jadual hanya menyebut tentang kenyataan berkaitan Korea Utara.
Adakah Anda sudah mengetahui sebab mengapa mereka menyebut Malaysia dahulu? Masih belum jelas, Tuan. Tetapi suasana di sini sangat luar biasa. Di hujung talian, Menteri Wang mengeluh berat. Beratnya keluhan itu seolah-olah merentasi beribu-ribu kilometer dari Beijing hingga ke Moskow. Segera hantar laporan analisis mengapa Rusia tiba-tiba memberi perhatian kepada Malaysia. Bagaimana ini akan menjejaskan hubungan China-Rusia? Saya mahu ia berada di atas meja saya dalam tempoh 48 jam. Saya faham. Saya meletakkan telefon dan menaiki kereta rasmi kedutaan. Melalui tingkap, lampu-lampu neon di Jalan Tverskaya, pusat Moskow, melintas di depan mata saya. Papan iklan Proton, bilik pameran wawasan elektronik, kedai kopi Old Town White Coffee. Cahaya dari jenama-jenama Malaysia menerangi jalan-jalan Moskow yang agak suram. Selama 3 tahun, saya telah berulang-alik di jalan ini, tetapi hanya pada hari itu, papan-papan tanda itu kelihatan lebih besar, lebih terang. Seolah-olah mereka sedang mengejek saya. Tetapi kejutan yang sebenar masih menanti. Untuk menceritakan kisah ini, saya harus kembali ke masa 3 tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali menjejakkan kaki di Moskow. Nama saya Chen Weijie, atasnya di Kementerian Luar Negeri China. Tahun ini adalah tahun ke-25 dalam kerjaya diplomatik saya, dan apa yang akan saya ceritakan seterusnya adalah catatan mengenai 3 tahun saya tinggal di Moskow. Sebuah kisah tentang kebenaran pahit yang, sebagai seorang diplomat China, saya tidak pernah mahu akui, tetapi akhirnya tidak dapat dinafikan. Musim luruh 3 tahun yang lalu, saya mendarat di lapangan terbang Sheremetyevo di Moskow. Sebaik sahaja pintu pesawat terbuka, udara sejuk Rusia menerpa wajah saya. Hujung hidung saya kebas, tetapi dada saya terasa hangat. Bagi saya, seorang yang telah bekerja lebih 20 tahun di Jabatan Eurasia Kementerian Luar Negeri China dan pakar mengenai Rusia, pelantikan ke kedutaan di Moskow adalah satu jawatan impian. Ayah saya juga pernah berkhidmat di bandar ini pada tahun 1980-an sebagai setiausaha pertama kedutaan China di Kesatuan Soviet. Ayah saya sentiasa bercerita tentang zaman itu dengan penuh kebanggaan. Pada masa itu, China dan Kesatuan Soviet adalah 2 kuasa besar yang membahagikan dunia. Di Moskow, hanya dengan mengatakan Anda seorang diplomat China, semua orang akan tunduk hormat. Itulah zaman di mana para pegawai Soviet berebut-rebut untuk berjabat tangan dengan kita, anakku. Saya mewarisi kebanggaan itu dari ayah saya. Tidak, saya lebih yakin daripadanya, kerana China hari ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 1983-an. KDNK kedua di dunia, nilai dagangan nombor 1 dunia, ahli tetap Majlis Keselamatan PBB, dan populasi 1,4 bilion orang. Di dalam kereta kedutaan dari lapangan terbang, saya mengeluarkan tablet saya untuk menyemak semula dokumen yang telah saya sediakan. Skrin memaparkan satu siri angka, nilai dagangan China-Rusia, $190 bilion AS setahun. Nilai dagangan Malaysia-Rusia hanya kira-kira $30 bilion AS, tidak sampai 1/6 daripada kami. Pelaburan China di Rusia melalui inisiatif satu jalur, satu jalan, lebih $45 bilion AS. Jumlah pelancong China ke Rusia, 1,8 juta orang setahun. Pelancong Malaysia, hanya 300,000 orang. Jumlah syarikat China yang beroperasi di Rusia, lebih 1,200. Syarikat Malaysia, kurang daripada 500, angka tidak menipu. Semua petunjuk menunjukkan bahawa China mengatasi Malaysia secara mutlak. Sejujurnya, perbandingan itu sendiri sudah menjadi satu penghinaan. Apabila tiba di kedutaan, Duta Besar Lee menyambut saya. Jamuan diadakan di Dewan Bangkuet di tingkat 3. Di atas meja kayu panjang, vodka Rusia dan wain mutai China diletakkan bersebelahan. Bendera kedua-dua negara digantung dengan megah di dinding. Lebih 30 kaki tangan kedutaan hadir. Duta Besar Lee mengangkat gelas vodkanya dan memberi ucapan, "Selamat datang, Atase Chen." Hubungan China-Rusia kini berada pada tahap terbaik dalam sejarah. Pemimpin kedua-dua negara telah bertemu 3 kali hanya dalam tahun ini. Kerjasama tenaga juga mencapai skala yang belum pernah berlaku sebelum ini. Tugas Anda adalah untuk menjadikan hubungan ini lebih kukuh. Saya faham, Tuan Duta. Saya sangat yakin. Dan saya memang benar-benar yakin. China adalah rakan dagang terbesar Rusia, satu-satunya ahli tetap Majlis Keselamatan yang sentiasa menyokong Rusia. Dalam isu Ukraine, dalam isu pengembangan NATO ke timur, China sentiasa menjadi benteng yang kukuh untuk Rusia. Manakala Malaysia, sejujurnya,
Saya tidak memandangnya langsung. Sebuah negara yang dipengaruhi oleh Amerika, sejalur tanah kecil dengan 33 juta penduduk. Bagaimana negara seperti itu boleh membina sebarang hubungan istimewa dengan Rusia? Dalam jamuan itu, saya malah mengisytiharkan kepada rakan-rakan sekerja kehadiran Malaysia di Rusia. Nilai dagangan mereka tidak layak dibandingkan dengan kita. Apa yang perlu dirisaukan? Mereka hanyalah salah satu sekutu kecil yang bersembunyi di belakang Amerika. Semua orang ketawa. Pada masa itu, bagi saya, itu bukan satu jenaka, tetapi satu kebenaran. Keyakinan 1/4 bilion orang. Minggu pertama saya bertugas, saya mengaturkan pertemuan dengan para pegawai di Kementerian Luar Negeri Rusia. Bangunan Kementerian Luar Negeri Rusia adalah sebuah struktur seni bina gergasi gaya Stalinis. Dari pintu masuk hingga ke siling, semuanya dilapisi marmer. Setiap langkah saya di koridor, bunyi kasut kulit saya bergema. Di luar tingkap adalah sungai Moskva. Udara sejuk menyusup masuk melalui setiap sudut. Orang pertama yang saya temui ialah Sergei Kuznetsov, Ketua Bahagian Pertama Jabatan Asia Pasifik. Dia bertanggung jawab ke atas China, seorang lelaki berusia sekitar 45 tahun, berwajah tajam dengan mata yang cerdas di sebalik cermin matanya. "Selamat datang Tuan Atase. Mahu minum teh?" "Terima kasih, saya sangat suka teh Rusia." Aroma sitrus yang lembut terhidu dari cawan teh. Selepas beberapa ayat basa-basi, kami terus ke topik utama. Ketua Bahagian Kuznetsov, dalam agenda sidang kemuncak tahun ini, kami ingin mengukuhkan lagi sektor tenaga. Bagaimana kemajuan proyek saluran pipe gas Power of Siberia Fasa 2? Namun, Kuznetsov tiba-tiba menyoal satu soalan yang tidak berkaitan. "Tuan Atase, adakah Tuan berinteraksi dengan pihak kedutaan Malaysia?" "Malaysia?" Saya meletakkan cawan teh saya. "Ada apa-apa ke?" "Oh, tiada apa yang besar. Cuma baru-baru ini kami menerima agak banyak cadangan daripada pihak Malaysia berkaitan pembangunan wilayah Timur Jauh. Kementerian Tenaga nampaknya sangat berminat." Saya tidak goyah. Sambil mengangkat semula cawan teh, saya menjawab dengan tenang, "Malaysia tidak mempunyai sumber asli, jadi minat mereka terhadap tenaga Rusia adalah sesuatu yang difahami. Tetapi dari segi skala, bukankah ia tidak dapat dibandingkan dengan kami China? Nilai dagangan sahaja sudah berbeza 8 kali ganda." Kuznetsov tersenyum dengan aneh. Hanya sudut bibirnya yang sedikit terangkat, matanya di sebalik cawan teh seolah-olah mengetahui sesuatu. Pada masa itu, saya tidak faham maksud senyuman itu. Lama kemudian barulah saya sadar ia bermaksud, "Anda masih banyak yang tidak tahu." Selepas pertemuan itu, dalam perjalanan pulang ke kedutaan, saya melihat keluar tingkap. Di bawah langit Moskow yang kelabu, papan-papan tanda yang berwarna-warni berbaris rapat. Dan pada saat itulah saya menyadari sesuatu yang aneh. Jalan Tverskaya adalah pusat Moskow, seperti Bukit Bintang di Kuala Lumpur. Di jalan dengan sewa hartanah termahal di Moskow ini, kedai-kedai jenama antarabangsa tumbuh seperti cendawan. Petang itu saya keluar untuk makan tengah hari. Walaupun baru awal musim luruh, angin sudah agak sejuk. Saya menaikkan kolar kot saya dan berjalan di jalan Tverskaya apabila satu pemandangan membuatkan saya tergamam. Satu barisan panjang orang sedang beratur di hadapan bilik pameran Proton. Lebih 20 orang Rusia sedang menunggu giliran untuk masuk melihat kereta. Daripada pasangan muda, suami istri pertengahan umur, sehinggalah pelajar universiti yang memakai uniform. Melalui cermin kaca, bahagian dalam bilik pameran sudah penuh sesak. Juru jual sibuk berjalan ke sana kemari. Pelanggan pula gembira berbual sambil memegang telepon pintar terbaru dari wawasan elektronik. Suara tawa mereka kedengaran hingga keluar pintu. Namun, hanya 2 blok dari situ, terdapat sebuah kedai Huawei. Saya berhenti dan melihat ke dalam. Kosong sama sekali. 2 orang kaki tangan berdiri di belakang kaunter sambil bermain dengan telepon mereka. Tiada seorang pun pelanggan. Lampu di dalam kedai sangat terang. Tetapi kerana tiada orang, ia kelihatan lebih sejuk. Di rak pameran, model telepon terbaru Huawei terbaring senyap, diselaputi lapisan habuk nipis. Dada saya terasa sesak. Setiap orang Cina tahu Huawei adalah kebanggaan kami, sebuah syarikat yang telah mengatasi sekatan keras Amerika, membangunkan chip sendiri, dan menerajui dunia dalam teknologi 5G. Namun, kedai Huawei begitu sunyi, manakala kedai Proton dan wawasan elektronik berdekatan dipenuhi orang yang beratur. Mungkin ini hanya fenomena sementara. Mungkin Proton sedang mengadakan promosi pelancaran produk baru, saya memujuk diri sendiri. Tetapi keesokan harinya, dan hari berikutnya,
Seminggu berlalu. Keadaan masih sama. Tidak, malah lebih teruk. Setiap waktu rehat tengah hari, saya akan melalui Jalan Tverskaya untuk memeriksa. Bilik pameran Proton sentiasa sesak, manakala kedai Huawei sentiasa kosong. Pada hujung minggu, saya melihat barisan di hadapan Proton memanjang sehingga 50 meter. Begitu juga dengan kereta. Di jalan-jalan pusat Moskow, kereta Proton dan Pro 2 sangat banyak, terutamanya taksi. Daripada 10 taksi berwarna kuning, 7 atau 8 daripadanya adalah Proton Saga. Taksi yang saya naiki dari lapangan terbang ke bandar juga sebuah Proton. Dan taksi-taksi yang lalu di hadapan kedutaan kebanyakannya adalah dari jenama ini. Sementara itu, sangat sukar untuk mencari sebuah kereta Cina di jalan raya. Saya tahu jenama seperti Geely dan BYD sudah berada di Rusia, tetapi hakikatnya jarang sekali melihat mereka di jalanan. Kedai serbaneka juga satu kejutan. Apabila saya masuk ke sebuah kedai berhampiran kedutaan, tahukah Anda apa yang memenuhi satu bahagian rak snack? Kopi segera Old Town White Coffee. Kotak-kotak kopi berwarna putih itu tersusun penuh di rak. Di sebelahnya, terdapat pelbagai jenis biskut dan keropok dari jenama Malaysia. Orang Rusia lalu lalang dan dengan selamba mengambil kotak-kotak Old Town itu, seolah-olah membeli produk tempatan. Tiada satu pun produk snack atau mie segera dari Cina, sebuah kuasa makanan dengan 1/4 bilion penduduk yang berjaya mendapat tempat di rak kedai serbaneka di Moskow. Kira-kira 10 hari kemudian, saya tidak boleh lagi memendamnya seorang diri. Saya bertanya kepada Natalia, kaki tangan Rusia yang bekerja di kedutaan. Natalia adalah seorang wanita Rusia yang lahir di Moskow dan telah bekerja di kedutaan selama 15 tahun. Seorang wanita berusia lingkungan 50 koroma. Baik hati dan tahu segala-galanya tentang keadaan tempatan. Natalia, mengapa orang Rusia sangat suka Proton? Natalia meletakkan fail yang dipegangnya, menelengkan kepala dan menjawab dengan selamba, kerana kualitinya bagus. Jarang rosak, reka bentuknya cantik, dan perkhidmatan selepas jualan pun pantas. Kereta Cina pun kualitinya bagus, dan harganya lebih murah. Natalia tersenyum, tetapi senyuman itu ada sesuatu yang lain, seakan-akan simpati bercampur kasihan. Tuan Atase, bolehkah saya bercakap jujur? Tentu sahaja. Sejujurnya, orang Rusia tidak begitu percaya pada barangan Cina. Murah memang murah, tetapi cepat rosak. Suami saya membeli sebuah telefon pintar Cina, tetapi sebulan kemudian skrinnya sudah tidak berfungsi. Apabila pergi ke pusat servis, mereka kata tiada alat ganti, kena tunggu 2 bulan. Akhirnya, dia menukarnya dengan sebuah telefon wawasan elektronik. Pusat servis mereka membaikinya pada hari berikutnya. Saya cuba menelan bantahan yang sudah berada di kerongkong saya. Huawei berbeza. Teknologi Cina kini bertaraf dunia. Saya mahu berkata begitu, tetapi riak wajah Natalia begitu tenang. Itu bukan wajah seorang pembohong. Dia hanya menceritakan apa yang dia tahu dengan jujur. Kisah Natalia tidak berhenti di situ. Proton juga begitu, Tuan Atase. Tuan tahu betapa sejuknya musim sejuk di Rusia. Kadang-kadang suhu turun sehingga 35 darjah Celcius. Tetapi kereta Malaysia dihidupkan dengan sangat baik. Saya dengar ia dibuat khas untuk disesuaikan dengan kesejukan Rusia. Manakala kereta Cina, sejujurnya, ada sedikit kerisauan dalam hal ini. Oh ya, Tuan tahu kopi Old Town White Coffee? Anak lelaki saya setiap hari membelinya sebelum ke sekolah. Dalam kalangan anak muda Rusia, makanan dan minuman Malaysia adalah yang paling terkenal. Old Town White Coffee, dodol, kuitat nanas. Mereka boleh menyebut nama-nama makanan itu dengan lancar. Makanan ringan Malaysia? Ya. Manakala makanan Cina, sejujurnya, saya rasa kebanyakan anak muda tidak tahu pun namanya. Ayat terakhir itu seperti sebilah pisau menusuk saya. 1/4 bilion orang menghasilkan makanan, tiada siapa tahu namanya. Manakala 33 juta orang menghasilkan makanan, kanak-kanak boleh menyebutnya satu persatu. Bagaimana ini boleh berlaku? Malam itu, kembali ke bilik saya membuka komputer riba. Saya bukan marah, tetapi bimbang. Pendapat seorang Natalia mungkin boleh diabaikan, tetapi pemandangan di jalanan tidak boleh dinafikan. Saya mula mencari dengan serius di Yandex, enjin carian terbesar Rusia. Cahaya dari skrin memutihkan seluruh bilik yang gelap. Bahagian pasaran telepon pintar Rusia. Keputusan yang muncul di skrin membuatkan jantung saya seakan-akan membeku. Samsung, 38%. Apple, 21%. Wawasan Electronics, 16%. Huawei, 8%.
Perbezaan hampir 5 kali ganda antara jenama utama Malaysia dan kami. Pasaran kereta lebih mengejutkan. Toyota, Nissan, Hyundai, Kia menduduki 3 tempat teratas. Proton berada di tempat keempat, menguasai 12% bahagian pasaran kereta penumpang. Semua jenama kereta Cina digabungkan tidak sampai 4%. Perbezaan 3 kali ganda. Peralatan rumah. Mesin basuh LG, peti sejuk Samsung mendahului. Tiada jenama Cina yang masuk ke dalam 5 teratas. Tangan saya menggeletar. Jari jemari yang memegang tetikus tidak lagi berdaya. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Saya mencari lebih dalam. Saya menemui hasil tinjauan terbaru oleh Vitis IOM, sebuah agensi tinjauan pendapat Rusia. Negara Asia paling disukai. Malaysia, 78%. Singapura, 52%. China, 31%. Saya menggosok mata saya. Saya melihat sekali lagi. Angka itu tidak berubah. Malaysia, 78%. China, 31%. Lebih daripada 2 kali ganda perbezaan. Sebuah negara dengan 1.4 bilion penduduk kalah kepada sebuah negara dengan 33 juta penduduk dalam tahap kesukaan dengan jurang lebih daripada 2 kali ganda. Apa yang lebih mengejutkan ialah keputusan mengikut wilayah. Di bandar-bandar barat seperti Moskow, tahap kesukaan terhadap Malaysia sudah tinggi. Tetapi di wilayah Siberia dan Timur Jauh, angka ini lebih tinggi lagi. Di Vladivostok, tahap kesukaan terhadap Malaysia mencecah 85%. Sebuah bandar yang paling dekat dengan sempadan Cina, tetapi lebih menyukai Malaysia berbanding Cina secara mutlak. Saya menutup komputer riba. Saya tidak boleh melihat lagi. Saya berbaring di atas katil, memandang siling. Malam akhir musim luruh di Moskow, cahaya lampu jalan yang malap menerobos masuk melalui tingkap. Bunyi hon kereta sayup-sayup kedengaran dari jauh. Ini hanya fenomena sementara. Disebabkan pengaruh budaya pop Malaysia, ia hanya sementara. Apabila demam filem dan drama Malaysia reda, semuanya akan kembali semula kepada Cina. Saya memujuk diri dan menutup mata. Tetapi di satu sudut fikiran saya, kebimbangan semakin membesar. Pada tahun 1980-an, ketika ayah saya bertugas di sini, Malaysia hampir tidak wujud bagi orang Rusia. Dalam memuar ayah saya, perkataan Malaysia tidak muncul walaupun sekali. Namun, 40 tahun kemudian, Malaysia berada di tangga teratas dalam tahap kesukaan. Dalam tempo 40 tahun itu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Pada masa itu, saya masih tidak tahu bahawa soalan ini akan membawa saya ke dalam satu perjalanan selama 3 tahun yang penuh dengan kejutan, kehinaan dan akhirnya kebenaran yang tidak dapat dinafikan. Dan apa yang saya saksikan di Moskow adalah perkara yang paling menyakitkan dan memalukan dalam 25 tahun kerjaya diplomatik saya. Tetapi kisah sebenar baru sahaja bermula dari sini. Selepas sebulan bertugas, saya sedang menyediakan laporan berkala untuk dihantar ke ibu pejabat Beijing dengan tajuk Status Operasi Syarikat Cina di Rusia. Ini adalah laporan wajib setiap suku tahun, jadi saya bercadang untuk menulisnya secara ala kadar. Namun, apabila saya hendak memasukkan status syarikat Malaysia di Rusia sebagai bahan perbandingan, tangan saya terhenti. Proton Rusia, kilang di Saint Petersburg dengan kapasiti 230.000 kereta, kadar penyetempatan komponen di Rusia 52%. Jumlah pekerja 6.500 orang, di mana 6.100 adalah orang Rusia. Bahagian pasaran kereta 12%. Wawasan elektronik Rusia. Bahagian pasaran telefon pintar 16%. Bahagian pasaran TV 21%. Mengendalikan kedai terus di 12 bandar utama, 7 pusat servis di seluruh Rusia. Purata masa pembaikan 2 hari. Syarikat perisian Malaysia, seperti MDEC atau syarikat berkaitan, lebih 1.200 pekerja, kebanyakannya orang Rusia, menyediakan penyelesaian teknologi untuk syarikat besar Rusia seperti Gazprom dan Sberbank. Old Town White Coffee, hanya dengan kopi segera, telah menduduki tempat ketiga dalam pasaran kopi Rusia, membina kilang sendiri di wilayah Tver. Pengeluaran tempatan, 780 pekerja, semuanya orang Rusia. Semakin saya menyenaraikan angka-angka ini, dada saya semakin berat. Bagaimana jika membandingkan ini dengan syarikat Cina? Bahagian pasaran Huawei di Rusia adalah 8%. Jenama perkakas rumah Cina seperti Haier tidak berada di kedudukan teratas. Jumlah bahagian pasaran jenama kereta Cina kurang daripada 4%. Tiada satu pun jenama makanan Cina yang masuk ke dalam 10 teratas pasaran Rusia. Dari segi nilai dagangan, kami 8 kali lebih besar.
Tetapi di pasaran pengguna, Malaysia mengatasi kami. Apa sebenarnya keadaan ini? Saya berhenti menulis laporan, merenung skrin. Dalam kepala saya faham masalahnya. Sebahagian besar nilai dagangan kami adalah urus niaga bahan mentah seperti minyak mentah, gas asli, arang batu dan kayu. China membeli sumber dari Rusia, manakala Malaysia menjual produk pengguna seperti elektronik, kereta dan makanan kepada Rusia. Dengan kata lain, kami, China, adalah negara yang membeli barangan dari Rusia, manakala Malaysia adalah negara yang menjual barangan kepada Rusia. Setiap hari, rakyat Rusia berinteraksi dengan telefon, wawasan, kereta Proton, kopi Old Town, bukan dengan statistik import minyak mentah oleh China. Tetapi saya tidak mahu mengakuinya. Jadi, saya mencari data lain dengan fikiran bahawa pasti ada beberapa petunjuk di mana kami lebih unggul. Saya menyiasat tren carian produk Malaysia di platform e-dagang utama Rusia, Ozon dan Wildberries. Sebaik sahaja keputusan muncul, saya terlonjak dari kerusi. Dalam tempoh 3 tahun yang lalu, di platform beli belah dalam talian Rusia, carian untuk kosmetik Malaysia meningkat 340%. Carian untuk makanan Malaysia meningkat 280%. Carian untuk peralatan rumah Malaysia meningkat 250%. Manakala, carian untuk produk China menurun dalam semua kategori, terutamanya barangan elektronik China yang menurun sebanyak 15%. 340% berbanding 15%. Ini bukan sekadar pengaruh budaya pop. Satu tren mungkin menarik minat, tetapi untuk membawa kepada tindakan pembelian sebenar, produk itu mesti mendapat kepercayaan. Pengguna Rusia mencari produk Malaysia bukan kerana filem atau muzik, tetapi kerana produk Malaysia bagus. Saya teragak-agak sama ada mahu memasukkan kandungan ini ke dalam laporan. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak menulisnya. Jika saya melaporkan bahawa kita sedang kalah kepada Malaysia, pihak atasan akan menganggap saya tidak cekap. Tetapi angka-angka yang dipadamkan itu terus menghantui fikiran saya. Selepas 2 bulan bertugas, kejutan pertama melanda. Ia berlaku semasa makan malam dengan timbalan Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Petrovich. Petrovich adalah seorang lelaki berambut perak berusia lingkungan 60-an, seorang pakar Asia yang telah bekerja lebih 30 tahun di Kementerian Luar Negeri Rusia. Beliau fasih berbahasa Mandarin dan pernah berkhidmat di Beijing. Bagi kami, beliau adalah salah seorang rakan kongsi terpenting di pihak Rusia. Makan malam berlangsung di sebuah restoran tradisional Rusia di pusat Moskow. Suasana sangat baik. Selepas 3 atau 4 gelas vodka, perbualan menjadi lebih terbuka. Saya secara semula jadi beralih ke topik utama. Tuan Timbalan Menteri, baru-baru ini kami ingin memperluaskan penyertaan syarikat China dalam projek pembangunan Timur Jauh Rusia, terutamanya dalam bidang pembinaan infrastruktur. Saya percaya China boleh menyumbang banyak. Petrovich meletakkan gelas vodkanya, memandang saya, matanya menjadi serius. Tuan Atase, bolehkah saya bercakap jujur? Tentu sahaja. Dalam pembangunan Timur Jauh, rakan kongsi yang paling kami percayai adalah Malaysia. Tangan saya yang hendak mencapai gelas vodka terhenti. Saya cuba mengukir senyuman. Malaysia, jika dari segi skala dagangan, China jauh mengatasi. Petrovich menggelengkan kepalanya, perlahan tetapi tegas. Skala dan kepercayaan adalah 2 perkara yang berbeza. Tuan, adakah Tuan ingat tahun 1998? 1998. Maksud Tuan, krisis kewangan Rusia? Tepat sekali. Hari di mana mata wang rubel menjadi seperti kertas tandas dalam sekelip mata. Petrovich meneguk seteguk vodka dan mula bercerita. Api di dalam pendiangan memantulkan bayang pada wajahnya yang berkedut. Musim panas tahun itu, kerajaan Rusia mengisytiharkan muflis. Nilai rubel jatuh 70% dalam 1 hari. Semua syarikat asing melarikan diri. Amerika, Jerman, Britain. Lampu di pejabat mereka di Moskow padam satu persatu. Kaki tangan asing berpusu-pusu ke lapangan terbang. Setakat ini, saya tahu itu adalah fakta sejarah. Syarikat China juga begitu? Saya bertanya sambil lalu, dengan fikiran bahawa tidak mungkin China juga melarikan diri. Petrovich memandang lurus ke arah saya. Tuan Atase, 90% syarikat China telah menarik diri. Apa? 90%? Daripada kira-kira 200-300 syarikat China yang beroperasi di Rusia, 210 daripadanya telah berkemas dalam tempoh 6 bulan. Malah ada syarikat yang melarikan diri pada waktu malam tanpa membayar gaji kepada pekerja mereka. Mereka menutup kilang,
hilang tanpa sebarang notis kepada pekerja Rusia mereka. Jantung saya berdegup kencang. Dan Malaysia? Suara saya bergetar. Saya sudah dapat merasakan jawabannya. Petrovic tersenyum. Senyuman yang hangat dan penuh kebanggaan. Tidak satu pun syarikat Malaysia yang pergi. Satu rasa sejuk menjalar di tulang belakang saya. Petronas, rakan kongsi usaha sama kami, sehari selepas kejatuhan rubel, telah menghantar mesej kepada semua pekerja Rusia. Kami tidak akan kemana-mana. Gaji akan dibayar sepenuhnya. Mereka tidak memadamkan lampu di pejabat mereka di Moskow. Walaupun pengguna Rusia tidak mempunyai wang untuk membeli belah, mereka tetap membuka pintu. Syarikat teknologi Malaysia malah membuat keputusan yang lebih menakjubkan. Apabila nilai rubel jatuh 70%, rakyat Rusia tidak mampu membeli produk teknologi, tetapi tuan tahu apa yang mereka lakukan. Mereka melonggarkan syarat pinjaman ansuran dan menanggung sendiri kerugian akibat perbezaan kadar pertukaran apabila dibayar dalam rubel. Mereka menerima kerugian supaya pengguna Rusia masih boleh mengakses teknologi. Syarikat tekstil dan makanan juga begitu. Semasa krisis, mereka malah memperluaskan pusat pengedaran. Ketika syarikat negara lain menutup pintu, mereka membuka lebih banyak lagi. Mereka tahu orang Rusia tidak mempunyai uang yang cukup. Jadi mereka melanjutkan tempoh pembayaran hutang selama 6 bulan. Petrovic mencondongkan gelas vodkanya dan berkata, "Tuan Atase, pada saat itulah rakyat Rusia sedar siapa sahabat sejati. Ada negara yang datang hanya apabila ada keuntungan dan pergi apabila keuntungan tiada. Dan ada negara yang, walaupun tiada lagi keuntungan, tetap tinggal. Itulah Malaysia." Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya meneguk habis gelas vodka saya. Kerongkong saya terasa terbakar. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa. Dan Tuan, biar saya ceritakan satu lagi perkara. Ada sebuah syarikat kopi dari Malaysia bernama Old Town White Coffee. Sejurus sebelum krisis berlaku, mereka telah membina sebuah kilang di wilayah Tver. Kilang itu baru sahaja siap 3 bulan apabila krisis melanda. Biasanya, mereka akan menutup kilang dan menarik diri, bukan? Mungkin begitu? Tidak. Old Town telah mengendalikan kilang itu pada kapasiti penuh, dan mereka telah mengupah 200 lagi pekerja Rusia. Mereka menyediakan pekerjaan untuk rakyat Rusia yang telah kehilangan pekerjaan akibat krisis. Mata Petrovic merah dan bergenang air mata. Datuk Bandar Tver pada masa itu melawat kilang Old Town dan menangis. Beliau berkata, "Ketika semua syarikat asing melarikan diri, sebuah syarikat kopi Malaysia menyediakan pekerjaan untuk rakyat kami." Penduduk Tver masih ingat kisah itu sehingga hari ini. Itulah sebabnya bahagian pasaran kopi Old Town di Tver adalah 65%. Sebuah bandar yang minum kopi Malaysia lebih banyak daripada kopi Rusia. Saya mengelap mulut saya dengan serbet. Dengan susah payah, saya berkata, "Perkara ini saya benar-benar tidak tahu." Tuan Atase, rakyat Rusia paling menghargai kepercayaan. Wang boleh dilupakan, tetapi kepercayaan akan kekal dalam ingatan. Apa yang Malaysia tunjukkan pada tahun 1998, itulah kepercayaan. Dan kepercayaan itu, selepas 25 tahun, masih hidup dalam ingatan rakyat Rusia. Apabila meninggalkan restoran, udara malam Moskow menerpa wajah saya. Angin awal musim sejuk sekitar 5 darjah Celcius. Tetapi muka saya terasa panas, bukan kerana sejuk, tetapi kerana malu. Dalam perjalanan pulang ke kedutaan, satu fikiran terus berlegar di kepala saya. Kita juga telah pergi. Pada tahun 1998, 90% syarikat Cina telah meninggalkan Rusia. Tidak satu pun syarikat Malaysia yang pergi. Fakta ini, dalam 25 tahun kerjaya diplomatik saya tidak pernah mendengarnya dilaporkan sekalipun. Selepas 3 bulan bertugas, saya melakukan lawatan kerja ke wilayah Timur Jauh, Vladivostok, pintu masuk Rusia ke Pasifik, hanya 130 km dari sempadan Cina. Tujuan lawatan itu adalah untuk membuat tinjauan lapangan bagi meningkatkan penyertaan syarikat Cina dalam projek pembangunan Timur Jauh. Arahan dari ibu pejabat adalah mudah. Bina rancangan untuk memperluaskan pelaburan di Timur Jauh. Cina mesti menjadi rakan kongsi teras Timur Jauh. Saya tiba di Vladivostok dengan keyakinan yang melangit. Tetapi sebaik sahaja melangkah keluar dari lapangan terbang, saya merasakan satu suasana yang aneh. Di Dewan Ketibaan, iklan Proton dan Syarikat Teknologi Malaysia dipaparkan di skrin elektronik besar. Tiada satu pun iklan syarikat Cina. Di sebuah bandar yang hanya 130 km dari sempadan Cina,
Hari pertama, saya bertemu dengan Andrei Volkov, pegawai yang bertanggung jawab di Jabatan Pembangunan Ekonomi Pentadbiran Vladivostok. Seorang lelaki berusia lingkungan 40-an, tegap, dan bercakap terus terang seperti seorang tentera. Tuan Atase, bolehkah saya bercakap terus terang? Tentu sahaja. Di timur jauh, imej syarikat Cina tidak begitu baik. Dari segi apa? Volkov meneguk seteguk teh dan mengeluh. 3 tahun yang lalu, sebuah syarikat pembinaan Cina telah membina sebuah kompleks pangsapuri di pinggir bandar Vladivostok. Skala 15 blok, 1.200 unit. Kurang daripada 2 tahun selepas penduduk berpindah masuk, keretakan mula muncul di dinding luar. Pada musim sejuk, dinding menjadi lembab, kulat tumbuh, pipe air membeku. Lebih 100 isi rumah membuat aduan secara kolektif. Tetapi tuan tahu apa yang syarikat pembinaan Cina itu katakan. Projek ini bukan di bawah bidang kuasa ibu pejabat. Sila selesaikan tanggungjawab dengan syarikat pelaksana. Tetapi syarikat pelaksana itu sudah lama menarik diri dari Rusia. Suara Volkov bercampur dengan kemarahan. 1.200 keluarga Rusia terperangkap dalam pangsapuri yang penuh dengan kerosakan. Kos pembaikan purata bagi setiap isi rumah adalah 350.000 rubel, lebih daripada separuh gaji tahunan mereka. Tetapi tiada siapa yang bertanggung jawab. Saya menundukkan kepala. Tiada kata-kata untuk membela diri. Volkov tidak berhenti. Itu belum lagi masalah syarikat perikanan Cina yang menangkap ikan secara haram. Dalam tempoh 3 tahun yang lalu, jumlah kes kapal nelayan Cina yang beroperasi tanpa permit di perairan Timur Jauh yang dikesan telah melebihi 340 kes. Pengawal pantai Rusia menahan mereka. Mereka membayar denda, kemudian mengulanginya lagi. Sentimen nelayan Timur Jauh terhadap kapal nelayan Cina adalah sangat buruk. Dan tuan, masalah terbesar adalah masalah buruh Cina. Apabila syarikat pembinaan Cina mengambil bahagian dalam projek di Timur Jauh, mereka membawa sejumlah besar pekerja mereka sendiri. Pengambilan pekerja Rusia tempatan dihadkan ke tahap minimum. Mereka membawa pekerja dari Cina, menempatkan mereka di kem-kem sementara, dan memaksa mereka bekerja. Bagi orang Rusia, mereka merasa seolah-olah pekerjaan mereka dirampas di tanah air mereka. Sentimen anti-Cina dalam kalangan penduduk Timur Jauh semakin meningkat. Volkov mengeluarkan sekeping kertas dari laci. Sila lihat ini. Ini adalah hasil tinjauan penduduk Vladivostok. Soalannya ialah, rakan kongsi asing manakah yang paling sesuai untuk pembangunan Timur Jauh? Saya mengambil kertas itu. Sebaik sahaja melihat keputusannya, saya merasa seolah-olah jantung saya berhenti berdegup. Malaysia, 62%. Amerika Syarikat, 21%. China, 8%. Di sebuah bandar yang terletak 130 km dari sempadan, China hanya mendapat 8% sokongan untuk menjadi rakan kongsi pembangunan, kurang daripada 1/7 berbanding Malaysia. Mengapa Malaysia berada di tangga teratas? Volkov tersenyum. Senyuman itu sekali lagi sangat aneh, sama seperti senyuman Natalia. Syarikat Malaysia sangat berbeza. Sebuah syarikat pembinaan Malaysia melaksanakan projek jalan raya di Timur Jauh. Mereka telah mengambil lebih 70% pekerja Rusia. Subkontraktor juga adalah syarikat Rusia. Selepas pembinaan selesai, mereka malah memberi jaminan percuma selama 2 tahun. Syarikat teknologi Malaysia juga begitu. Apabila mereka membuka pusat pembangunan perisian di Vladivostok, mereka telah mengambil 40 orang anak muda Rusia tempatan sebagai kaki tangan tetap, malah menghantar mereka ke Malaysia untuk latihan teknologi. Anak-anak muda itu sekarang bekerja sebagai jurutera untuk syarikat itu di Vladivostok. Gaji mereka 2 kali ganda purata di Rusia. Volkov memandang lurus ke arah saya dan berkata, Tuan Atase, adakah tuan nampak perbezaannya? Malaysia datang ke Rusia untuk bekerja dengan orang Rusia. Cina datang ke Rusia untuk bekerja untuk orang Cina. Pihak mana yang tuan fikir kami akan suka? Saya tidak dapat berkata apa-apa. Dalam hati, saya mahu membantah bahawa syarikat Cina membawa pekerja mereka sendiri adalah demi kecekapan, demi masalah bahasa. Tetapi saya tahu betapa kedengarannya alasan itu di telinga orang Rusia. Saya tinggal di Vladivostok selama 2 hari lagi. Berjalan-jalan di sekitar bandar, saya merasakan keadaan lebih serius daripada di Moskow. Di mana-mana terdapat papan tanda dalam bahasa Melayu. Restoran Malaysia, salon rambut Malaysia, pusat karaoke. Gadis-gadis muda Rusia memakai pakaian fashion Malaysia berjalan di jalanan. Di kafe-kafe, musik pop Malaysia dimainkan. Papan tanda dalam bahasa Cina
Hanya ada beberapa di sekitar Pasar Borong yang menjual barangan runcit murah. Kedai-kedai Malaysia terletak di pusat membeli belah mewah, manakala kedai-kedai Cina terletak di lorong-lorong pasar lama. Kembali ke hotel, saya terduduk di atas katil, kedua-dua tangan menekuk muka. Ini bukan masalah budaya pop. Ini adalah masalah kualiti, kepercayaan, dan sikap. Dan yang paling menyakitkan, semua ini adalah hasil perbuatan Cina sendiri. Sejurus selepas lawatan kerja ke Vladivostok, bom kedua meletup. Ia berlaku semasa pertemuan dengan Timbalan Menteri Tenaga Rusia, Dmitry Sokolov. Ia adalah mesyuarat mengenai kerjasama tenaga Cina-Rusia. Selepas mesyuarat selesai, Sokolov tiba-tiba berkata, "Tuan Atase, adakah Tuan sudah tahu keputusan pemilihan rakan kongsi untuk projek pembangunan gas Sakhalin Fasa 3? Bukankah ia belum diumumkan?" "Belum secara rasmi, tetapi sudah diputuskan. Sebuah syarikat dari Malaysia telah dipilih." Jantung saya terasa berat. Sakhalin Fasa 3 adalah sebuah projek mega dengan anggaran rizab 3.5 triliun meter padu dengan skala pelaburan sehingga 28 bilion dolar. Sebuah projek yang China telah curahkan usaha selama 3 tahun. Mengapa Malaysia? Dari segi skala pelaburan, bukankah China mempunyai kelebihan yang jauh lebih besar? Sokolov bersandar di kerusinya, berkata dengan pandangan yang dingin, "Tuan, adakah Tuan ingat tahun 2014? 2014. Krisis Ukraine." Betul. Negara-negara barat mengenakan sekatan menyeluruh ke atas Rusia. Urus niaga dalam sektor tenaga dengan Jerman, Amerika, Britain semuanya digantung sepenuhnya. Saya tahu. Dan pada masa itu, China telah banyak membantu Rusia. Kontrak saluran pipe Power of Siberia juga ditandatangani pada masa itu. Sokolov mengangguk. Tetapi ayat seterusnya adalah masalahnya. Betul, kontrak Power of Siberia telah ditandatangani. Tetapi Tuan, adakah Tuan tahu dengan syarat-syarat bagaimana kontrak itu ditandatangani? Saya tidak ingat dengan tepat, tetapi saya dengar ia adalah syarat yang memuaskan kedua-dua belah pihak. Sokolov tersenyum pahit. Biar saya beritahu Tuan yang sebenarnya. China telah mengambil kesempatan ketika Rusia dikenakan sekatan oleh Barat dan berada dalam keadaan terdesak. Pihak Tuan telah menekan harga gas turun lebih 30% di bawah harga pasaran antarabangsa. Kerana pihak Tuan tahu, kami tidak mempunyai pilihan lain. Di mulut berkata sekutu, tetapi mengambil kesempatan atas kelemahan sahabat. Muka saya terasa panas. Saya mau membantah, tetapi itu adalah kebenaran. Tindakan China mengambil kesempatan atas pengasingan Rusia untuk mendapatkan syarat yang menguntungkan adalah satu rahsia terbuka dalam kalangan diplomat. Sokolov menyambung, Malaysia berbeza. Berbeza bagaimana? Pada tahun 2014, apabila sekatan Barat bermula, syarikat Malaysia juga menghadapi tekanan yang sangat besar. Amerika menekan sekutu-sekutunya untuk mengurangkan urus niaga dengan Rusia. Kebanyakan syarikat Eropah menarik diri, tetapi Malaysia? Petronas mengumumkan peningkatan pelaburan di Rusia sejurus selepas sekatan dikenakan. Proton masih meneruskan rancangan pengembangan kilang Seine. Petersburg mengikut jadual. Mereka pasti mendapat tekanan dari Amerika, bukan? Tentu sahaja ada. Tetapi syarikat Malaysia bertahan, sama seperti pada tahun 1998. Selepas 16 tahun, kisah yang sama berulang. Apabila semua negara lain pergi, hanya Malaysia yang tinggal. Sokolov mencondongkan badannya ke hadapan, memandang lurus ke mata saya dan berkata, "Tuan Atase, itulah sebabnya rakan kongsi untuk medan gas Sakhalin adalah Malaysia. Skala pelaburan China mungkin lebih besar, tetapi kami tidak boleh mempercayakan sebuah projek bernilai 28 bilion dolar kepada rakan kongsi yang akan melarikan diri atau mengambil kesempatan ke atas kami setiap kali krisis melanda." Nafas saya menjadi kencang. Dalam kepala saya, kata-kata Petrovich tentang tahun 1998 dan kata-kata Sokolov tentang tahun 2014 bertindih. Tahun 1998. 90% syarikat Cina menarik diri. Tiada syarikat Malaysia yang menarik diri. Tahun 2014, China mengambil kesempatan atas kelemahan Rusia. Malaysia bertahan, walaupun mendapat tekanan dari Amerika. Satu corak muncul. Setiap kali ada krisis, China sama ada melarikan diri atau mengambil kesempatan. Manakala Malaysia tetap tinggal. Dalam 25 tahun, melalui 2 krisis, Malaysia tidak pernah sekalipun mengkhianati Rusia. Sebaik sahaja tiba di kedutaan, saya segera menelefon ibu pejabat. Menteri Wang menjawab, "Tuan Menteri,
Rakan kongsi untuk projek Sakhalin Fasa 3 telah diputuskan, yaitu Malaysia. Apa? Projek yang kita usahakan selama 3 tahun? Alasan yang diberikan oleh pihak Rusia adalah isu kepercayaan. Tindakan syarikat China pada tahun 1998 dan 2014 masih memberi kesan sehingga sekarang. Di hujung talian, senyap seketika. Kemudian Menteri Wang berkata, kehilangan projek $28 bilion kepada Malaysia. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di sana? Saya senyap. Bukan kerana tiada apa untuk dikatakan, tetapi kerana saya tahu walaupun saya memberitahu sebab sebenar, Menteri tidak akan mahu mendengarnya. Apabila saya hampir menamatkan tahun pertama perkhidmatan saya, satu peristiwa penentu berlaku. Amerika telah mengenakan larangan ekspor bahan semikonduktor penting ke Korea Selatan. Hidrogen fluorida, fotoresis, polimida berfluorin, 3 bahan yang sangat diperlukan dalam pengeluaran semikonduktor. Apabila mendengar berita ini, dalam hati saya secara senyap-senyap gembira. Sejujurnya, saya berfikir jika industri semikonduktor Korea Selatan terjejas, kedudukan mereka di Rusia juga akan merosot, dan itu mungkin menjadi peluang bagi China. Namun, beberapa hari kemudian, satu berita yang sukar dipercayai datang dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia. Rusia memutuskan untuk membekalkan hidrogen fluorida kepada Malaysia. Apa? Rusia? Dan memutuskan dalam tempo hanya 1 hari selepas menerima permintaan? 1 hari? Saya segera menghubungi ketua bahagian yang bertanggung jawab di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia untuk pengesahan. Betul, pihak Malaysia telah membuat permintaan bekalan kecemasan hidrogen fluorida dan menteri kami telah meluluskannya pada keesokan harinya. 1 hari? Biasanya, berapa lama masa yang diambil untuk keputusan seperti itu? Biasanya, kelulusan ekspor item strategik mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan. Ia perlu melalui proses perundingan dengan kementerian berkaitan, semakan keselamatan, dan kelulusan oleh jawatan kuasa pengurusan ekspor. Jadi, mengapa hanya mengambil masa 1 hari? Ketua bahagian itu teragak-agak seketika, kemudian berbisik, itu adalah arahan daripada menteri. Permintaan dari Malaysia mesti diproses dengan serta-merta. Saat mendengar kata-kata itu, saya merasa seperti dipukul dengan tukul, meluluskan ekspor bahan strategik dalam 1 hari. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka lakukan, walaupun dengan sekutu terdekat. Jika China meminta ekspor bahan strategik, ia juga akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan. Namun, Malaysia hanya mengambil masa 1 hari. Saya memutuskan untuk membuat satu ujian. Pada masa yang sama, China juga mempunyai satu permohonan untuk kelulusan ekspor sejenis bahan kimia khas dari Rusia. Saya bertanya kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengenai kemajuannya. Oh, kes itu. Kini, dalam peringkat perundingan dengan kementerian berkaitan. Ia perlu melalui semakan keselamatan, jadi mungkin akan mengambil masa kira-kira 3 bulan. 3 bulan? Ya, itu adalah prosedur biasa. Malaysia, 1 hari. China, 3 bulan. Kerajaan Rusia yang sama, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang sama, jenis lesen ekspor bahan strategik yang sama. Namun, Malaysia hanya mengambil masa 1 hari, manakala China mengambil masa 3 bulan. Di dalam teksi pulang ke kedutaan, saya mengeluarkan telefon bimbit, tangan saya sedikit menggeletar. Kata-kata dari orang-orang di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terus bergema di kepala saya. Bagi China, kita adalah rakan dagang. Bagi Malaysia, kita adalah sahabat. Pada masa itu, saya faham. Kata-kata ini bukan omong kosong. Kepada rakan dagang, mereka mematuhi prosedur. Kepada sahabat, mereka melangkaui prosedur. Perbezaan itu adalah 1 hari dan 3 bulan. Melalui tingkap teksi, pemandangan malam Moskow melintas. Cahaya biru dari papan iklan Proton terpantul pada kaca tingkap. Saya merenung cahaya itu dan buat pertama kalinya mengakui, ini bukan masalah nilai dagangan. Ini adalah perbezaan sesuatu yang tidak dapat diukur dengan angka. Saya mendengar bunyi kebanggaan 1,4 bilion orang runtuh, tetapi ia belum hancur sepenuhnya. Keangkuhan yang dibina selama 25 tahun tidak boleh runtuh dengan mudah. Ia hanya benar-benar hancur 2 tahun kemudian. Dan kisah itu akan menjadi saat yang paling menyakitkan, tetapi juga yang paling penting dalam hidup saya. Setelah berkhidmat selama 2,5 tahun, saya pulang ke Beijing untuk cuti tahun baru. Ayah saya sedang sakit. Pada usia 78 tahun,
kesihatannya semakin merosot. Tiba di apartemen ibu bapa saya di daerah Haidian, Beijing, sudah pukul 7 malam. Ibu saya membuka pintu. "Wei Jie, kamu sudah pulang? Ayah sedang menunggumu di bilik bacaan." Bilik bacaan ayah saya. Satu dinding penuh dengan buku. Di atas meja, terdapat gambar-gambar zaman Soviet yang dibingkai. Ayah saya pada usia muda tersenyum riang di hadapan Kremlin. Ayah saya sedang berlaga gelas vodka dengan diplomat Soviet. Zaman kegemilangan ayah saya. Ayah sihat. Wei Jie, bagaimana Moskow? Bandar tempat ayah pernah tinggal pasti sudah banyak berubah. Ayah saya duduk di kerusi malas, minum teh. Kedutan yang dalam di wajahnya, rambutnya putih sepenuhnya, tetapi matanya masih tajam. Perubahan itu sudah tentu, sudah 40 tahun. Tetapi Wei Jie, raut wajahmu tidak begitu baik. Ada apa-apa masalah? Tidak ada apa-apa ayah. Cuma sedikit letih. Itu adalah satu pembohongan. Perkara yang berlaku di Moskow dalam tempoh 2,5 tahun ini amat membebankan hati saya. Tetapi saya tidak boleh memberitahu ayah saya. Bagaimana saya boleh mengatakan bahwa di Moskow, yang pernah dibanggakan oleh ayah saya itu, China sedang kalah kepada Malaysia? Malam itu, selepas ayah tidur, saya masuk semula ke bilik bacaan. Saya melihat buku-buku ayah saya. Buku mengenai diplomasi, novel Rusia, buku sejarah Soviet. Melihat kerak buku, saya ternampak sebuah buku nota kulit lama di rak paling bawah. Kulit coklatnya sudah usang, sudut-sudutnya sudah bulat. Di kulitnya, terdapat tulisan bersalut emas. Diari Moskow, 1986-1989. Diari ayah saya semasa di Moskow. Jantung saya berdegup kencang. Saya membelek halaman demi halaman dengan perlahan. Tulisan tangan ayah yang biasa saya lihat memenuhi kertas. Catatan pertemuan dengan pegawai Soviet, cuaca Moskow, draft surat kepada ibu. Kehidupan harian di Moskow 40 tahun yang lalu dicatatkan dengan jelas. Membaca halaman diari bertarikh 15 April 1987, tangan saya terhenti. Hari ini bertemu dengan Timbalan Menteri Ivanov dari Kementerian Luar Negeri Soviet. Beliau berkata satu ayat yang penuh makna. China adalah jiran yang baik, tetapi jiran dan sahabat adalah berbeza. Apa maksud ayat ini? Saya telah banyak berfikir. Orang Soviet paling menghargai kepercayaan. Hubungan yang dibeli dengan wang akan berakhir apabila wang habis. Mungkin itulah perbezaan antara jiran dan sahabat. Hujung jari saya terasa sejuk. Kata-kata yang didengar oleh ayah saya 40 tahun yang lalu dan kata-kata yang Petrovich katakan kepada saya 2 tahun yang lalu adalah sama sekali. Saya membelek lagi. 3 November 1988, kesatuan Soviet semakin sukar. Ekonomi goyah, masyarakat tidak stabil. Mungkin akan tiba masanya China ditolak keluar dari sini. Hubungan yang dibeli dengan wang akan berakhir apabila wang habis. Pada masa itu, negara mana yang akan menggantikan kita masih belum diketahui. Tetapi satu perkara yang pasti, untuk mendapatkan hati orang Soviet, perlukan keikhlasan, bukan wang. Air mata saya jatuh. Saya terduduk di kerusi, memeluk diari itu erat-erat. 40 tahun yang lalu, ayah saya sudah tahu bahwa China berpotensi ditolak keluar dari Rusia, bahwa hubungan yang dibeli dengan wang akan berakhir. Dan negara yang akan mengambil tempat itu adalah sebuah negara yang menunjukkan keikhlasan. Itulah Malaysia, negara yang ayah saya tidak dapat jangkakan. Dalam diari ayah saya, perkataan Malaysia tidak muncul walaupun sekali. Pada tahun 1980-an, Malaysia tidak mempunyai banyak pengaruh terhadap kesatuan Soviet. Tetapi 40 tahun kemudian, tempat kosong yang dibimbangi oleh ayah saya telah diisi, bukan oleh China dengan 1,4 bilion penduduk, tetapi oleh Malaysia dengan 33 juta penduduk. Melalui tingkap bilik bacaan, saya melihat langit malam Beijing. Cahaya lampu jalan berwarna oranye merebak seperti kabus. Saya mengesat air mata, meletakkan semula diari itu di tempatnya. Saya tidak memberitahu ayah saya sehingga akhir. Saya mahu melindungi kebanggaannya. Tetapi saya tahu, diari yang ditulis oleh ayah saya 40 tahun yang lalu telah mengandungi semua jawabannya. Kembali ke Moskow selama sebulan, hari itu pun tiba. Sidang akhbar yang saya ceritakan pada awal kisah ini, Presiden berdiri di podium, mengisytiharkan di hadapan seluruh dunia. Malaysia adalah sebuah negara yang istimewa bagi Rusia. Sebuah kewujudan yang tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana negara lain. Di hadapan 350 wartawan, di hadapan lensa kamera seluruh dunia, Presiden Rusia secara terbuka memberi penghormatan kepada Malaysia.
Bukan China, tetapi Malaysia. Ketika meninggalkan Dewan Sidang, saya bertanya kepada atase media Rusia yang duduk di sebelah saya. Awak fikir, mengapa Malaysia? Dia berfikir sejenak, kemudian menggelengkan kepala. Tidak tahu. Dari segi nilai dagangan, kita jauh mengatasi. Saya tahu, kata saya. Saya telah menghabiskan 3 tahun mencari jawabannya. Dia memandang saya dengan terkejut. Apa dia? Kepercayaan. Pada tahun 1998, semasa krisis ekonomi, semua syarikat asing melarikan diri. 90% syarikat Cina kami juga melarikan diri. Tetapi tidak satu pun syarikat Malaysia yang pergi. Mereka tetap membayar gaji penuh kepada pekerja, tetap membuka kedai, wajahnya menjadi kaku. Pada tahun 2014, apabila Barat mengenakan sekatan, juga begitu. China mengambil kesempatan ketika Rusia dalam kesusahan untuk menekan harga gas turun 30%. Manakala Malaysia, walaupun mendapat tekanan dari Amerika, terus memperluaskan kilang. Apabila Malaysia memerlukan bahan strategik, Rusia membekalkannya dalam 1 hari. Manakala permintaan yang sama dari kita perlu menunggu 3 bulan. Dia senyap, memandang saya. Kita telah berfikir bahawa dengan 1,4 bilion penduduk dan ekonomi kedua terbesar di dunia, kita boleh membeli Rusia. Tetapi Rusia tidak menjual dirinya. Apa yang Rusia mahukan bukan wang, tetapi keikhlasan. Dan yang menunjukkan keikhlasan itu bukan kita, tetapi Malaysia. Dia mengeluh. Jadi, apa yang boleh kita lakukan sekarang? Belajar. Belajar dari Malaysia. Kembali ke kedutaan. Saya duduk di hadapan komputer. Saya perlu menulis laporan terakhir. Laporan analisis yang diminta oleh Menteri Wang. Mengapa Rusia melayan Malaysia secara istimewa? Saya teragak-agak selama 2 jam di hadapan papan kekunci. Jawapan yang ingin didengar oleh ibu pejabat sudah ditetapkan. Ini hanya fenomena sementara. Tren Malaysia akan segera berlalu. Meningkatkan skala dagangan akan menyelesaikan masalah. Menulis laporan seperti itu akan sangat mudah. Tetapi itu adalah satu pembohongan. Saya tidak boleh menulis kepalsuan yang telah saya lihat, dengar dan sahkan selama 3 tahun. Saya menulis begini. Tajuk, Analisis Kedudukan Malaysia di Rusia dan Langkah-langkah Strategik Balas China. Ayat pertama, memandang rendah terhadap Malaysia adalah kesilapan strategik terbesar kita dalam 25 tahun yang lalu. Dan dalam bahagian kesimpulan, saya menulis, sebab Rusia melayan Malaysia secara istimewa bukanlah skala dagangan, tetapi kerana kepercayaan yang konsisten yang ditunjukkan oleh Malaysia selama 25 tahun melalui 2 krisis ekonomi. Untuk China dapat mengejar kedudukan Malaysia di Rusia, kita bukan perlu meningkatkan nilai dagangan, tetapi perlu mengubah sikap. Kita perlu meninggalkan pendekatan menggunakan wang untuk membeli hubungan dan belajar membina hubungan dengan keikhlasan. Dan buku teks pertama untuk itu adalah Malaysia. Selesai menghantar laporan, saya bersandar di kerusi. Saya tahu kerana laporan ini, saya mungkin akan dipindahkan. Tetapi saya tidak peduli. Menyatakan kebenaran adalah tugas seorang diplomat. Malam itu, di bilik pribadi saya menelefon anak lelaki saya. Namanya Jian, pelajar tahun 3 jurusan hubungan antarabangsa di Universiti Peking. Jian, bagaimana keadaanmu? Saya baik, ayah. Bulan depan, saya sedang berfikir bahasa asing kedua apa yang patut dipilih, antara bahasa Arab dan Sepanyol. Saya teragak-agak seketika, kemudian berkata, Jian, belajarlah bahasa Melayu. Bahasa Melayu? Mengapa? Percayalah cakap ayah, belajarlah bahasa Melayu. Pada masa akan datang, Malaysia akan menjadi lebih penting. Selepas meletakkan telefon, saya melihat keluar tingkap. Sebutir bintang berkelip di langit malam Moskow. 3 tahun yang lalu, ketika pertama kali datang ke bandar ini, saya percaya pada kekuatan 1,4 bilion orang. Saya fikir angka adalah segala-galanya. Nilai dagangan 8 kali lebih besar, pelaburan lebih besar, populasi lebih ramai. Tetapi apa yang saya pelajari dalam 3 tahun ini hanyalah satu perkara. Untuk menawan hati Rusia, negara terbesar di dunia, bukanlah 1,4 bilion penduduk, bukan KDNK kedua di dunia, bukan juga nilai dagangan 190 bilion dolar. Tetapi 2 perkataan, kepercayaan dan keikhlasan, yang ditunjukkan oleh sebuah negara kecil dengan 33 juta penduduk selama 25 tahun. Tidak pergi pada masa sukar, tidak mengambil kesempatan pada masa lemah, tetap tinggal walaupun tiada lagi keuntungan. Itulah syarat seorang sahabat sejati, dan Malaysia tidak pernah sekalipun melanggar syarat itu selama 25 tahun.
Hidup sehingga usia 52 tahun, buat pertama kalinya saya mengakui, bukan 1,4 bilion orang yang kalah kepada 33 juta orang, tetapi Wang yang telah kalah kepada keikhlasan. Dan mungkin, ini bukan hanya masalah Cina sahaja. Dalam setiap hubungan di dunia, sama ada antara manusia dengan manusia atau antara negara dengan negara, pada akhirnya, apa yang tinggal bukanlah angka, tetapi keikhlasan. Inilah kisah yang menggegarkan yang disaksikan oleh seorang diplomat Cina selama 3 tahun di Moskow. Kepercayaan Malaysia telah menawan hati negara terbesar di dunia. Jika Anda merasa bangga dengan kisah ini, kongsikanlah kepada orang di sekeliling Anda. Sekeping hati yang ikhlas boleh mengubah seluruh dunia.